Jadi insyaAllah malam ni kita akan sambunglah pada tajuk yang baru, iaitu tajuk yang ke-38 ya, iaitu adab di masjid ya, adab di masjid. Dan juga bersempena dengan bulan Ramadan ni lah, kita tarawih ni kita datang masjid awal ya, banyakkan i'tikaf dalam masjid, jadi eloklah kita belajarlah adab di masjid ni. Kita lihatlah pada matan hadis ini. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Mutarrif an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid wa raha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah berkata, dia telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun berkata, telah menceritakan, menghabarkan kepada kami Muhammad bin Mutarrif daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi wa raha, barang siapa datang ke masjid pada waktu pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid pada waktu pagi dan petang. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-662, dan juga dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-669. Jadinya, ya, maksudnya apa tuan? Ya, setiap kali kita berulang ke masjid ni, Allah sediakan kita tempat tinggal yang baik di syurga. Bayangkan kalau setiap hari, setiap waktu kita datang, banyak kita dapat kan, nikmat syurga tu tak, ganjaran di syurga itu. Itu bukti kan. Dan kita juga kena ingat ya, Rasulullah juga sebut akhir zaman ini la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Akhir zaman juga manusia ni dia lebih suka ya, berbangga-bangga dengan keindahan masjid, masjid terbesar, masjid macam-macam lah kan? Tapi dia kurang prihatin dari segi pengisian kan? Pengisian kurang, ada program tapi jemaahnya kurang ya. Jadi itulah kata sayang lah kalau kita masjid besar-besar tetapi pengisiannya itu kan, bukan pihak Mursan tak sediakan kuliah-kuliah, tetapi ialah orang kata masyarakat setempat lah. Itulah kata kena kempen ya, kena kempen tuan-tuan nak ajak orang masjid. Jangan kita sangka bahawasanya orang ni semua faham. Kalau tak faham-faham lagi, kalau tak nampak masjidnya besar macam tu, pergi je lah. Nah, setengah orang ni, kita kena faham masyarakat kita ni, dia kadang semua nak kena kapit merah lah, kena menjemput, kena maklumkan, memang itulah. Itulah peranannya ya, kena menjemput, kena beritahu kan, jemput mari ke masjid. Pengenalannya, masjid ataupun masjidun dalam bahasa Arabnya ialah kata pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Dia isim makan ya, ada ilmu soraf lah kan. Isim makan ni dia tu ya, kata nama tempat. Kalau dalam bahasa Melayu lah kata bahasanya kata nama tempat, iaitu tempat sujud ya. Lepas tu hari ini juga sebut ada kula arul masajid, setiap bumi Allah ni semua masjid. Maksudnya semua tempat bumi Allah ni semuanya boleh sujud. Bukan setiap kali nak solat, nak sujud mesti pilih tempat-tempat tertentu sahaja ya. Kita bukan macam umat Nabi terdahulu lah. Umat Rasulullah ni special. Itu antara keistimewaan umat Rasulullah, boleh sembahyang di mana-mana je. Jadi kita pun tak apalah macam tu tak. Boleh lah sembahyang dalam tandas, agak-agak sikit kan. Bila sebut mana-mana tu tanpa kita melakukan
penghinaan pada agama lah. Mentang-mentang dengar kata boleh mayang kat mana-mana, sujud kat mana-mana tak? Taklah, bukan begitu maksudnya. Kecuali boleh je daripada tandas. Kecuali darurat lah, faktor keselamatan ke, kan, dan juga sebagainya lah. Itu lain cerita. Ini cerita dalam keadaan biasa ni maksudnya dia mana-mana tempat pun boleh. Boleh kita semayang, boleh sujud, maksudnya solat di mana-mana pun. Tu solat dalam air macam mana pula? Ada viral yang solat dalam air, solat dalam sungai. Agak-agak sikit lah, kan? Lagi daratan tu ada kau sembahyang dalam darat. Jangan nak tunjuk ke orang kata mentang-mentang dia kata, nak tunjuk ke orang kata mentang-mentang masjid tu boleh mayang di mana-mana tempat sujud. Tak, dalam air pun mayang, kan? Dalam sungai lah. Nak tunjuk, tak ada masalah kalau betul dia sembahyang lah. Tapi kalau mari kepala air je, jadi cerdik sangat ataupun dia solat dalam laut lah, dalam laut, bagi yang bekerja mengimpal apa dalam laut kan. Jadi semua ada kemudahan lah, ada special case. Tapi kita yang macam biasa-biasa ni, marilah mayang masjid. Jadi bagi umat Islam, ia adalah satu tempat, masjid ini satu tempat suci dan mulia yang dijadikan sebagai tempat ibadah khusus. Selain sebagai tempat solat, masjid juga menjadi tempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan mengembangkan dakwah Islamiah. Pada zaman Rasulullah SAW, segala kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa tersebut bermula dari masjid. Di situlah mereka berkumpul, berbincang serta merancang strategi tidak kira dalam apa jua bidang. Di dalam kitab Mu'jam Lughatul Fuqaha dan Ahkamul Sajid menerangkan bahawa dari sudut istilah masjid itu ialah tempat yang disediakan bagi mengerjakan sembahyang untuk selama-lamanya. Sebab tu taraf masjid ini, bila mana dibina masjid di atas tanah tersebut, maka tak hilang taraf masjid tu walaupun telah roboh. Dia tak hilang taraf tu sampai bila-bila, kan? Batulah kenapa bila mana satu komuniti tu dia nak buat masjid khususnya, tak? Dia minta daripada jabatan agama semua mesti dapat kebenaran pemerintah untuk dia bina. Jangan dia suka-suka bina, dia declare inilah masjid, tak boleh. Nanti dia akan jadi macam masjid Dirar. Masjid tu Rasulullah sendiri yang suruh robohkan. Mesti mendapat keizinan pemerintah dulu. Setelah dikeluarkan kebenarannya, maka diiktiraf sebagai masjid, maka kekal dia sebagai masjid selama-lamanya. Kalau di Perak dulu ada jabatan agama dia pergi cari sampai hutan, ada jumpa masjid, tapak masjid. Ada bekas dia tu tak? Bekas tinggalan bangunan itu, masjid, kekal dia masjid. Az-Zubaydi dalam kitab Tajul Arus menyatakan bahawa setiap tempat yang dilakukan aktiviti ibadah padanya dinamakan dengan masjid seperti hadis di atas. Jika diperhatikan sejarah kewujudan dan kedudukan tanah persekitaran masjid pada masa dahulu, berdasarkan definisi masjid dari sudut istilahnya, di antaranya ada masjid yang hanya berupa tanah lapang dan diberi tanda atau sempadan di sekelilingnya dengan mendirikan tiang-tiang yang dipacakkan tepat pada sempadan berkenaan. Ini kalau dulu-dulu dah, ataupun kalau kita tengok di negara-negara Afrika pun kan, ada masjidnya itu pun daripada kayu-kayu je buat, tanda dengan itu, tak ada masalah. Yang penting pengiktirafan tu ada. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya hanya senya
yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah SWT itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah SWT. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi daripada golongan orang yang mendapat petunjuk. Ini menjadi penanda arahan tuan, ya, untuk kita melantik ahli jawatan kuasa masjid berpandukan pada ayat ini cukup. Maksudnya orang yang layak membuka masjid ni orang yang istiqamah mari masjid lah. Janganlah kita lantik orang yang time hari raya baru nampak muka. Kan? Sebab apa? Sebab bila seorang ni dia jadi ahli jawatan kuasa masjid, orang yang istiqamah mari masjid, dia tahu selok-belok masjid semua. Dia tahu pihak pengusaha apa masalah, semua tahu paip bocor ke, sana pecah sini apa ke semua ke. Pengusaha masjid, kewangan semua dah. Oh betul. Kan? Tapi kalau dilantik daripada orang-orang yang mana mari jenguk-jenguk muka je, ni tu kadang-kadang setengah masjid dia tak makmur. Kan? Sebab pihak pengusaha tak. Jadi ini ayat ni dah bagi petunjuk dah. Ini kita punya ada penanda aras dia. Orang yang membangunkan masjid layak dilantik jadi AJK masjid. Kan? Yang muka dia ada istiqamah. Kan? Kita bukan orang yang handal-handal sangat, tapi orang yang betul ada perhatian dengan masjid. Bagi orang macam ni, kan? Berbanding kalau kita nak nanti orang yang jarang-jarang. Jadi dia punya ada penanda arah dia, ada KPI dia kat sini. Kan? Orang yang layak untuk membuka masjid ni orang macam ni lah. Kan? Sentiasa istiqamah datang, jaga solat. Kan? Sebab apa? Kita nak tahu ahli masjid. Dan kadang-kadang naiklah kau orang mengumpat. Kan? Engkau mari masjid pun tidak. Tiba-tiba bab ni pandai pula kau datang kan. Bila ada orang-orang besar datang nampak muka dia. Kan? Tidak haram nak nampak. Kan? Jadi macam ni. Jadi biarlah orang yang istiqamah dalam masjid, dialah layak duduk dalam ahli jawatan kuasa masjid tersebut. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Maksudnya, apabila kamu sekalian melihat seseorang yang sentiasa pergi ke masjid, maka persaksikanlah keimanan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis bersatu hadis dhaif. Keterangan masjid merupakan institusi yang penting dalam membangunkan masyarakat. Peranan masjid termasuklah sebagai ejen untuk menyatupadukan masyarakat dan membantu menyelesaikan urusan mereka. Masjid yang benar-benar berfungsi akan memberikan banyak faedah dan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, seperti dalam aspek pembentukan kerohanian, keilmuan dan juga sebagai pusat terujukan dan khidmat kepada masyarakat. Bahkan fungsinya boleh dikembangkan sehingga kepada pengislahan ekonomi dan sosial. Maksudnya besar peranan masjid tak? Kan? Kalau tengok macam masjid di mana jadi Kedah tu kan, makmur dah urusannya. Ya, tu cakap tadi tak perlu orang yang ambil sangat pun, tapi yang penting dia ada asal ambil berat tentang masjid. Dia rasa dia nak ada tanggungjawab untuk membangunkan masjid. Kan? Peranan dia untuk menarik masyarakat datang ke masjid. Kan? Itu penting. Lepas tu kalau rezeki masjid, dia kena mesra dengan masyarakat tau. Senang, orang tengok sejuk, dia mata tengok mandang kan. Sebab apa nak narik orang dari rumah Allah ni. Kita sebagai ejen nak untuk menarik ramai datang rumah Allah. Justru dalam memupuk diri kita untuk mengimarahkan rumah Allah SWT ini, kita perlu menjaga adab-adab ketika berada di rumah Allah. Iaitu yang pertamanya, niat. Innama a'malu binniyat. Kan? Niat kita datang masjid untuk apa? Kerana Allah SWT. Apa-apa sahaja yang hendak dilakukan, segalanya bermula daripada niat. Begitu juga dalam melaksanakan amal ibadah, niatkan perkara tersebut semata-mata untuk mengharapkan keredaan daripadanya sahaja.
Yang keduanya, bila datang ke masjid berpakaian yang bersih. Seperti mana firman Allah SWT, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Pakai baju yang elok. Paling kurang kalau tak ada bukan masalah baju elok tak elok pun, yang penting pakai baju tu janganlah pakai baju yang dah kita buat kerja kebun apa semua dah berbau pula, bau peluh kan. Jadi elakkanlah. Balik bersihkan diri dulu. Ya. Lagi dia jawab pula, kenapanya kalau saya pakai baju t-shirt berpeluh pun batal sembahyang ke? Itu tidak membatalkan solat, tapi telah menyebabkan makmum lain tak selesa. Jadi bila tidak selesa ini boleh menyebabkan haram. Ya. Jadi pakailah pakaian yang elok. Ya, kalau kita dalam sini dah. Ya. Yang penting bersihlah kan, elakkan daripada benda orang kata benda-benda yang kurang menyenangkan. Kan, pakaian kotor dan sebagainya. Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahhusha. Maksudnya kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu hingga kamu dikenali dalam kalangan orang ramai. Maksudnya dikenali dalam orang dalam perkara positif, bukan dikenali dengan sebagai inilah yang paling selekeh, kalau yang paling berbau dia lah apa semua tak. Jadilah dia nak bagi tahu kita dikenali dalam keadaan yang positif. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini bersatu hadis dhaif. Yang ketiganya, jauhkan diri daripada memakan makanan yang berbau sebelum ke masjid. Ya, kalau musim durian, buah durian lah. Ya, tapi sebenarnya kalau bawang ini dia memang sinonim dengan orang Arab atau orang Bangladesh ya, memang. Ya, bawang putih dengan orang Cina tak. Kita ni orang Melayu apa? Apa sinonim yang kita? Petai dan jering. Ya, ya. Petai, jering, kertas, apa lagi? Lagi teruk pada bau bawang ya. Jadinya setiap macamlah kalau berharap bawang tu macam buah apple ya. Sambil makan roti kerap. Tak balik, makan dulu tak kan, kerak lagi, macam apple kan, kita tak ada buat macam tu kan, tapi memang itu makan. Ini Rasulullah bagi tahu, umum lah ya, jauhkan nak malam-malam semayang tu. Sebab tu kenapa digalakkan bersugi kan, bersihkan gigi, tak kumuh-kumuh dulu ya, nak elakkan benda-benda macam ni. Yang keempatnya, membersihkan kasut atau selipar. Ini pun Rasulullah sebut dalam hadis juga. Idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na'layhi qazaran aw azan falyamsahhu wal yusalli fihima. Maksudnya, apabila seorang daripada kamu datang ke masjid, maka lihatlah jika ada kotoran atau najis pada kasutnya. Keluar rumah tak sedar tahi ayam, terpijak tahi ayam datang ni nak. Ataupun keluar rumah tu ya, kasut tu pijak tahi ayam, tak apa lagi, kaki kita pijak tahi ayam. Memang lah, kena pula tahi ayam candu kan. Jadi bersih, lepas tu kita basuh kaki. Digalakkan basuh kaki dulu tak, tengok kan. Kita alhamdulillah ada paip, tapi orang dulu letak tempayan kan, dia letak tempayan dekat luar, ada batuk kan, gayung kan. Basuh kaki dulu tu, sebenarnya benda tu sunnah ya. Bersihkan dulu, bersih. Jika ada, maka hendaklah disapunya, dibersihkannya, dan dibolehkan bersolat dengan memakai kasut itu. Sebab Rasulullah itu kasut itu memang solat, maka tinggal luar kan. Dan kita kena faham dalam Rasulullah pun Masjid Nabawi itu dia tanah, bukan yang kapet macam kita hari ni kan. Jadi Rasulullah beritahu nak masuk kawasan masjid, make sure kasut tu bersih.
Kalau kasut yang bersih pun boleh bawa semayang. Maksudnya boleh solat dengan kasut tersebut. Tu kadang-kadang kita pelik lah. Kalau kita pergi Mekah, ada bisa tengok polis-polis Arab tu kan, semayang dengan kasut-kasut sekali kita tengok kan. Ada ya, betul tu kan dengan kasut. Boleh. Ya. Boleh semayang dengan kasut-kasut tu sekali. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Baihaqi. Hadis ini bersatu hadis sahih. Sebelum menuju ke tempat ruangan solat, masjid atau rumah Allah SWT, pastikan kasut atau selipar yang dipakai dalam keadaan bersih. Ini kerana jika terdapat najis atau kotoran, dibimbangi ia akan mencemarkan kebersihan kawasan sekitar tempat solat tersebut. Tambah-tambah pula kalau kawasan perumahan yang ada anjing. Dan kita pakai kereta kita atau rumput ni main jemaat di cerita ni. Kita tak perhati pun entah rumput tu punya ada anjing. Kan? Terbijak kan? Jadi bukan setakat najis. Siap moral lazah lagi kan? Jadi itulah, perhatikan, hati-hati. Yang kelimanya, mengambil wuduk. Sebaiknya sebelum memasuki ruang solat, pastikan diri kita dalam keadaan suci berwuduk. Berwuduklah dari rumah sendiri. Ya, wuduk dari rumah tu yang terbaik. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Maksudnya, barang siapa yang bersuci di rumahnya, di rumah dia lepas mandi itu dia wuduk, ya, berwuduk dia, kemudian berjalan ke masjid untuk mendirikan solat fardu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Di rumah dia siap mandi, dah siap wuduk, datang ke masjid, baik dia naik motor, naik kereta lah, maksudnya dalam perjalanan menuju lah, jalan tu maksudnya, ya, okey. Maka langkah pertama menghapuskan dosanya dan langkah kedua mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim yang ke-666. Ya, maksudnya langkah kita itu, setiap yang kita langkah itu dia akan menghapuskan satu dosa dan mengangkatkan darjat kita. Jadi rugilah kalau siapa yang dia tahu dah hadis ni, dia masih lagi nak berwuduk di masjid. Kecuali kalau kita batal, boleh kita, tak ada masalah. Ni cerita di rumah tadi. Bang, tak wuduk ke bang masjid bang? Aku saja malas nak habiskan air masjid. Dia wuduk ke masjid. Apa guna aku bayar sukan ditabung dalam masjid tiap minggu kan? Bila lagi nak guna air masjid? Ini dah time-nya. Apa, kita pulang lah. Ya. Rasulullah kata berwuduk dari rumah yang elok, datang ke masjid. Dah dapat setiap darjat. Kita langkah itu tu menghapuskan dosa dan mengangkat darjat kita. Yang keenam, yang mulakan melangkah masuk kaki kanan ketika masuki masjid, hendaklah dimulakan dengan kaki kanan. Begitu juga apabila kita melangkah ke tempat-tempat mulia yang lain. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minas sunnati idza dakhalta al-masjida an tabda'a bi rijlika al-yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlika al-yusra." Inilah ya yang Sufyan Al-Thawri ya, dah kita baca maksud dulu. Yang termasuk sunnah ketika masuk masjid adalah mendahulukan kaki kanan, dan jika keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, hadis ini bersatu hadis sahih. Sufyan Al-Thawri ni, kenapa nama dia Al-Thawri? Sebab Thawri nama dia lembu besar. Wah, tak panjang kan? Ya. Dia yang beri gelaran pada nama dia Al-Thawri. Kenapa? Sebab dia ni seorang ahli hadis, seorang ulama hadis, ya, orang alim, orang soleh. Satu hari dia masuk masjid termasuk kaki kiri. Kalau kita bersifat macam Sufyan Al-Thawri ni, pakai jadi lembu malah. Kan? Sebab dia kata, ya Allah, bola aku dibodoh sangat ni, boleh main masuk kiri, patut masuk kiri kanan. Pasal itu dia pun. Kan? Dia cukup menjaga lah. Orang ahli hadis ni cukup menjaga. Dia jaga sunnah kan. Dia rasa kan? Padahal dia pun tak sengaja pun. Tapi kita yang tahu pun kadang-kadang duli pun lah. Tak duli pun lantak kanan kiri, janji masuk pun sudah. Kan? Mama jika masuk tandas pun bukan dikiranya. Kaki kanan dulu, kaki kiri dulu tak. Sedangkan kita nampak simple, tapi dia sunnah.
Bila sebut sunnah, dia berbeza dengan perbuatan harus. Harus buat tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Tapi kalau sunnah, perbuatan tu harus, tapi kita ikut cara Nabi buat, kita akan dapat pahala yang cukup besar. Sikit yang jahat lah. Tapi kita akan benda tak ada apa-apa dah. Ini je. Yang ketujuhnya membaca doa masuk ke masjid. Kan? Hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul." Ya, bila mana kamu masuk, jika salah seorang kamu masuk ke masjid, maka katakanlah, ya, bacalah doa ni, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku, ya Allah, pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja, dan bila kamu keluar, fayaqul, maka doalah, bacalah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kurniaan-Mu, ya Allah. Ini semua doa. Ya, waktu kita masuk, kita minta, ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Waktu kita keluar masjid, kita minta Allah Ta'ala bagi kepada kita ni kurniaan dia pada kita, rezeki ke, keselamatan ke, kesihatan ke tak. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-1165. Yang ke-8, yang memberi salam kepada ahli masjid. Hadis daripada Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ditanya berkaitan Islam, apakah yang terbaik? Nut'imu ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kamu beri salam dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Bagi salam tu bukanlah seperti kita nak masuk masjid melaung, Assalamualaikum, tak payahlah. Kalau ada dalam tu ada majlis ilmu, cukup sekadar, ya, orang dekat dengan kita saja, tak perlu. Kan kadang-kadang semua orang dia ada di surau atau masjid kecil-kecil ni, dengan berceramah-ceramah beri salam, ya. Kan dia masuk masjid dah lah beri salam dah tu, cakap kuat-kuat beri salam di depan dia. Kan tak perlu, ya. Teruskan, kita duduk cari tempat ruang, ya, datang kalau ada kuliah macam ni, cari tempat buat solat 2 rakaat dan ke masjid, kemudiannya duduk dalam salah. Kemudiannya, ya, jika terdapat jemaah lain di dalam ruangan solat, sebaliknya jika, ya, kita menyapanya dengan beri salam atau hanya senyum padanya sebagai tanda menghormati sama muslim. Ya, kadang-kadang ada orang solat, ada orang baca Quran, ada orang berzikir, jadi tak perlulah melaungkan salam itu, ya. Adapun jika tiada siapa di ruangan solat tersebut, memadai kita ucapkan semoga keselamatan bagi kamu dan hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum wa ibadikas salihin. Yang ke-9, tidak lalu di hadapan orang yang sedang solat, seperti yang dimaklumi melintasi di hadapan orang yang sedang solat adalah tidak dibolehkan, bahkan haram. Kerana nas terdapat yang sahih lagi soreh. Adalah sahih, soreh berarti jelas lagi dah. Ini jika tiada sebarang sutra. Sutra tu halangan. Kita letak kunci ke, handphone ke, tasbih ke apa ke depan kita tu sebagai border, sebagai sempadan atau penghadang. Dilarang sama sekali untuk kita lalu atau berjalan di hadapan orang yang sedang bersolat, sekalipun solat sunat. Bila orang tu dah letak sutra dia, dan tapi kita dalam masjid dalam salah sebab ni, ya, ini lah kita punya line-line sejadah ini dah bordernya, ya, itulah border dia. Tapi kiranya dia lalu di hadapan kita, betul dekat tu yang boleh halang, letak tangan macam ni. Jadi dia nampak ada orang dia tak perasan, dia nak keluar, kita hadang tangan macam ni, maka dia lalu ke depan, kan. Kalau dia degil juga, tolak je kan, ya, sebab dia tak faham. Sebab apa yang dia Rasulullah sebut, lau ya'lamul marhu baina yadai musalli madza alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadaihi. Maksudnya, kalaulah seorang itu berlintasi di hadapan orang yang solat, mengetahui hukuman ke atasnya, niscaya baik baginya berdiri 40 daripada melintasinya. 40 apa? 40 hari, 40 malam, 40 tahun. Ya, muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Jadi kita sebab kita dah ada border, tak ada masalah, kan. Jadi minta di hadapan tu tak perlulah lagi naik, tak perlu lagi dah kita dah buat macam ni lagi dah, kan.
Dan kadang-kadang kita punya sutra pun kita letak kunci handphone dan sebagainya ke depan tu, sebagai tanda, ya. Jangan letak handphone jauh sangat tuan, lagi lepuh lagi, internet sujud bangun-bangun, tadi ada dah hilang, kan? Letak handphone mahal tu dah letaklah benda-benda yang boleh orang tahu, oh ini dia punya border lalu ke depan, ya. Abu Nasir menyatakan, aku tidak tahu adakah baginda Nabi SAW bersabda dengan 4 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Sedangkan dalam riwayat Al-Bazzar telah menyebut dengan 40 musim gugur ataupun dengan maksud 40 tahun. Kalau hadis daripada melalui Al-Bazzar ni, radhiyallahu anhu, dia kata 40 tahun. Ya. Hadis ini menunjukkan haram melintasi di hadapan orang yang sedang solat jika dia telah menggunakan tabir atau sutra. Ini kan border real, benda yang letak ke depan. Tetapi sebaliknya, jika tidak menggunakannya, maka ia tidak termasuk dalam larangan. Batasan larangan untuk dilalui adalah seluas sejadah atau tanda yang biasa digunakan untuk tempat solat. Namun begitu, perkara ini diharuskan jika dalam situasi darurat. Ya, masjid terbakar ke, runtuh tak, itu jam mana lagi nak tahan, hantam saja lah. Lari lah, orang tengah solat pun berhenti lari, kalau ada kebakaran ke, runtuh, kegagalan dan sebagainya lah. Jadi darurat, ya, iaitu jika tiada jalan lain yang boleh dilalui atau sekiranya seseorang itu solat di kawasan yang biasa menjadi laluan lalu lintas seperti jalur tawaf, ya. Kalau di Mekah jalur tawaf tu lah, sebab tu bila mana lepas solat semua orang dia keluar daripada jalur tawaf tersebut sebab orang nak tawaf. Yang ke-10, melaksanakan solat tahiyatul masjid. Hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Ini antara dalil menunjukkan walaupun kita ada majlis ilmu, ya, solatlah 2 rakaat dulu tahiyatul masjid, kan? Tak perlu baca surah panjang. Sama je konsep macam kita solat ketika kita datang pada khutbah yang kedua, ya. Maksudnya cukup sekadar yang wajib, kan? Baca Fatihah saja pun tak apa, sebab surah tu sunat, sebab kita nak dengar imam khutbah ni, sebab mendengar khutbah tu wajib. Jadi sama je konsep dia, ya. Jadi jika salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka solatlah sebanyak 2 rakaat sebelum dia duduk, ya. Solat dulu sebagai kita menghormati masjid. Kalau wuduk macam mana, tak apalah, sebab Rasulullah kata sebanyak 2 rakaat, ya. Tak kisahlah kita buat solat wuduk ke solat apa pun. Kiranya kita dah wuduk dapat solat, pulanglah. Yang penting solat 2 rakaat. Itu tanda kita menghormati umat Allah SWT. Tanda kita bagi salam, macam tu lah, kan? Jadinya buat solat 2 rakaat tak kisahlah atas nama apa pun. Ataupun kita kata, tak apalah, aku buat solat wuduk 2 rakaat dulu, kemudian aku buat solat tahiyatul masjid, tak ada masalah. Sebab solat sunat ni 2 rakaat, buatlah. Lagi banyak kita buat, lagi bagus tak? Yang ke-11, yang keluar masjid dengan kaki kiri, ya, dan membaca doa. Sama macam tadi lah, cuma hadis yang beza sikit pun. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Hadis riwayat Muslim, ya. Yang ke-12, menjawab azan ketika berkumandang, sebab azan dia syiar, kan? Hukum menjawab azan adalah sunnah muakkadah, sunat yang dituntut. Ketika azan dilaungkan, kita sebagai umat Islam dianjurkan agar meninggalkan segala aktiviti yang sedang dilakukan, serta dalam masa yang sama perlulah menjawab azan sebagai satu bentuk penghormatan. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulu muazzin." Apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan muazzin, ya. Allahu Akbar, kan? Saya jawab. Hadis Bukhari. Yang 13-nya, elakkan daripada bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau bersifat keduniaan di dalam masjid. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatahallaquna fi masajidihim wa laysa himmatuhum illa dunya laysa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum." Akan tiba satu masa di mana manusia akan berkumpul di masjid
Bagus dah, datang masjid tu bagus dah tu, berkumpul di masjid. Dan keinginan mereka hanya dunia semata-mata. Allah SWT tidak memerlukan tidak memerlukan kepada apa yang mereka lakukan, dan janganlah kamu duduk bersama mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini satu hadis sahih. Ya tuan, kita berhenti dulu untuk bilakan pada azan. Okey, dalam hadis yang perkara yang 13 tadi ni, ya, tentang orang yang bercakap-cakap di urusan dunia ni, ya, benda ni bagus tuan-tuan. Kalau pihak masjid nak buat banner apa, tampar dekat luar nak bagi orang yang suka bercakap urusan dunia, berbanding kita dulu kita letak tu hadis palsu tentang barang siapa yang bercakap-cakap dalam hal dunia dalam masjid, maka tertolak amalan dia 40 hari, berapa hari, ya, tu hadis palsu kan. Jadi kita letak gantikan dengan yang ni, ya, boleh letak. Jadi buat banner cantik-cantik, tulis ni kan. Orang yang bercakap maksudnya dia datang ni untuk urusan dunia semata-mata, dia lebih umum lagi, termasuk semua lah kan, yang cakap-cakap macam kosong dan sebagainya. Yang ke-14, jangan berjual beli ketika berada dalam ruangan solat ni, ruangan solat. Ya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka." Sekiranya kamu melihat seorang yang menjual atau membeli dalam masjid, maka katakan kepadanya, Allah SWT tidak akan menguntungkan perniagaan kamu. Ni padahal jatuhnya kita tak elok nak doa takbir orang kan. Tapi dalam bab ni boleh dibenarkan. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Ya, sibuk jual beli, orang sibuk ibadah, dia mari himpit ke tepi. Contoh jual cincin, batu permata dah. Haji, tengok ni kawan ni kan. Kan mana tengah nak ibadah dalam ni kan. Sama juga yang buat viral tu depan Masjidil Haram, dalam kawasan Masjidil Haram dapat Kaabah. Dia promosi barang dia. Bedak ke apa benda ni promosi kan. Elok lah tu promosi dalam Facebook, pakai doa ramai-ramai. Semoga Allah menjahannamkan bisnes kau. Bukan kita nak jahat, tak hormat masjid. Ya, baik di masjid di biasa ataupun di Masjidil Haram. Kan tak perlu nak buat macam tu. Sampai-sampai promosi barang kan tak. Sebab ini Rasulullah dah ajar kita lah. Sebab tak nak galakkan. Esok kalau benda dibenarkan, semua buat. Ya, buat live TikTok depan Kaabah, kan, sambil-sambil hidup tunggu waktu masuk, buat live TikTok jual barang. Kan? Jadinya jangan. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyatakan pendapat yang paling sahih di sisi majoriti ulama, hukum berjual beli dalam masjid adalah makruh. Meskipun yang berjual beli itu orang yang sedang beriktikaf, yang tidak boleh keluar dari masjid melainkan di dalam keadaan yang mendesak. Ya, hukum dia makruh, tak ada masalah pun, kita pun tak ada harap. Tapi Rasul kata doakan orang macam ni, cakap kat dia, semoga Allah bankrupt kau ni, tidak menguntungkan perniagaan kamu ni, itu je. Ya. Secara umumnya keseluruhan masjid itu adalah dilarang untuk dilakukan jual beli di dalam kawasannya, melainkan perkara yang terdesak. Namun begitu, dalam meraihkan pendapat ulama berkaitan dengan masjid pada zaman ini, ya, zaman ini, sebab masjid zaman ini ruangan solat dia berbeza. Kadang-kadang masjid besar tak. Kalau tengok Masjid Al-Azim sendiri pun, ruangan solat dia kan, dalam tu yang besar tu. Di luar tu ada lagi dia punya kaki lima dia kan. Jadi takrifan tu berbeza lah. Jadinya kita ambil fahamnya ialah, ya, pendapat ulama yang berkaitan dengan masjid pada zaman ini, yang mana seni binanya berbeza serta mempunyai ruangan tertentu yang digunakan untuk tujuan lain. Perlu dilihat pendapat ulama yang membicarakan perkara ini. Ya, ada seorang ulama kata yang tak boleh dalam ni, ataupun di luar-luar tu dia nak buka booth, nak jual apa-apa kan, tak ada masalah. Kan? Pengejaran hadis di atas menyatakan bahawa Allah SWT mengurniakan ganjaran yang besar kepada mereka yang sentiasa istiqamah menunaikan solat berjemaah di masjid. Banyak kelebihan yang Allah SWT janjikan kepada mereka yang hatinya sentiasa terikat pada masjid. Antaranya ialah, yang pertama, tanda orang beriman kerana sesungguhnya orang yang memeriahkan masjid-masjid Allah SWT hanyalah orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Yang keduanya, dihapuskan dosa kerana sesiapa yang pergi ke masjid untuk solat berjemaah
maka pada satu langkah dihapuskan dosa, pada langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik. Yang ketiga, orang yang melazimi pergi ke masjid akan disambut oleh Allah SWT kerana tiada seorang mukmin pun yang sentiasa menghadirkan dirinya ke masjid-masjid untuk solat dan zikir, malaikat Allah SWT gembira menyambutnya sebagaimana ahli keluarga yang bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama menghilang. Keempat, dijamin rezeki dan syurga. Kerana sesiapa yang keluar rumah untuk ke masjid, maka dia dijamin Allah SWT. Yang kelima, Allah SWT menyebut nama di hadapan para malaikat kerana tidak berkumpul satu kaum di mana-mana rumah Allah SWT. Mereka membaca kitab Allah SWT dan mengkajinya sesama mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Yang keenam, yang mendapat naungan di akhirat kerana antara 7 golongan yang akan dinaungi Allah SWT dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Salah seorang adalah mereka yang hatinya terpaut pada masjid-masjid sehingga dia kembali ke situ semula. Yang ketujuh, mendapat cahaya pada hari kiamat kerana orang yang selalu berjalan kaki dalam kegelapan malam demi menuju ke masjid, maka baginya cahaya sempurna pada hari kiamat. Yang kelapannya, mudah melepasi titian sirat kerana Allah SWT telah menjamin sesiapa yang menjadikan masjid seperti rumahnya dengan keluasan, kerehatan dan kemudahan melepasi sirat menuju keredaan Allah SWT. Macam rumah dia, setiap kali di solat waktu memang ada kat sini je, ataupun mana-mana rumah Allah. Yang kesembilan, orang yang melazimi pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang, Allah SWT akan menghitungnya sebagai tetamu di syurga setiap kali dia pergi pada kedua waktu tersebut. Pagi dan petang tu siang dan malam dah. Ya, kalau waktu siang tu zuhur asar, malam itu maghrib isyak subuh. Namun begitu, sekiranya seorang itu sentiasa melazimi solat berjemaah di masjid atau surau, lalu dia terpaksa meninggalkannya disebabkan terdapat keuzuran tertentu dan dia mendirikan solat berjemaah di rumah, maka dia akan mendapat pahala sama seperti yang dilakukannya semasa ketiadaan keuzuran tersebut. Pendapat ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Maksudnya, apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, akan ditulis buat dirinya ganjaran sama seperti yang diamalkannya semasa bermukim atau sihat. Hadis riwayat Bukhari. Sama juga dengan puasa bulan Syaban, tuan. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, haram bagi orang yang berpuasa selepas 15 Syaban dalam mazhab Syafi'i, ya. Sebab apa? Sebab nak elakkan kita supaya tak keliru antara Syaban dengan Ramadan. Tapi bagi orang yang istiqamah, memang tiap-tiap bulan dia puasa sunat Isnin Khamis, hari putih 13, 14, 15, dia tak ada masalah. Kan? Tapi orang yang jangan-jangan tiba-tiba kau baik lah, kan? Maksudnya dia ni tak dibenarkan. Ya, sebab apa? Takut keliru je tu. Itu antara-antaranya lah. Tapi orang yang dah istiqamah tak ada masalah. Kesimpulannya, yang pertama, Allah SWT sangat memuliakan hamba-hambanya yang rajin pergi ke masjid untuk beribadah, sama ada pada waktu pagi atau petang, dengan nikmat-nikmat yang besar dan teristimewa berbanding dengan hamba-hambanya yang lain. Orang yang beramal soleh lagi bertakwa akan mendapat ganjaran pahala dan nikmat yang berganda-ganda di akhirat kelak. Kedua, seseorang yang sentiasa melazimi solat berjemaah di masjid kemudian terhalang daripada melakukannya disebabkan keuzuran seperti takut ke atas diri sendiri akan terdedah kepada penyakit berjangkit atau dia mempunyai simptom penyakit, maka dia tetap akan mendapat ganjaran yang sama sekiranya dia melakukan solat berjemaah di rumah. Dia memang istiqamah pergi masjid, dia tadikan dia sakit, tak dapat datang solat di rumah, jangan risau, pahala sama dia dapat. Orang yang melazimi masjid, ya. Yang ketiga, dalam menyelesaikan isu berjual beli di dalam masjid, semua pihak termasuk pengurusan masjid, penjual dan pembeli
perlu memahami tentang had kawasan masjid yang dilarang untuk menjual beli. Secara umumnya, keseluruhan masjid adalah dilarang untuk dilakukan urusan jual beli. Namun begitu, ruang-ruang yang didirikan asing daripada dewan solat utama seperti kawasan tempat letak kereta, ruangan-ruangan yang dibina khas untuk tujuan lain adalah dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam.